Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran pada hari ini 8 Julai 2020, hari Rabu, kita akan bincangkan mengenai surah Al-Bayyinah. Sambungan daripada hari itu, ayat keempat. Hari itu sampai ayat 3, 1 hingga 3. Hari ini kita sambung ayat keempat. Okey, murid-murid boleh tengok muka surat 164 dalam buku teks. Kat situ kita ambil ayat 4 bermula. Okey, surah Al-Bayyinah seperti mana yang kita dah bincang hari itu, maksudnya ialah penerangan bukti yang nyata daripada Allah SWT kepada orang-orang kafir. Kita dah belajar orang-orang kafir ni terbagi kepada dua, orang-orang ahli kitab seperti golongan Yahudi dan golongan Nasrani, dan juga kepada golongan musyrik, iaitu golongan yang mensyirikkan Allah, iaitu menyembah berhala lah, iaitu golongan yang paling ramai kat Mekah waktu Nabi dihantar, waktu Nabi berdakwah di Mekah. Jadi sekarang ni kita akan masuk ayat keempat, sambungan pada hari itu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, yang membawa maksud, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tidak berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ni, mereka ni akan tetap teguh dengan pegangan mereka. Maksudnya mereka tak akan tinggalkan agama mereka, melainkan bila datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Okey, iaitu seperti mana yang kita terang hari itu. Bukti yang jelas nyata ni ialah kitab lah, iaitu Al-Quran. Sebab apa? Sebab mereka sebelum ni dah terima kitab dah, iaitu kitab Taurat dan Injil. Jadi mereka ni yakin dan percaya dengan kitab mereka, walaupun telah diseleweng, walaupun telah banyak berlaku perubahan pada kitab, walaupun agama mereka Allah SWT telah tolak. Bila Allah SWT hantar Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ni, maka secara automatik agama Yahudi dan agama Nasrani Allah SWT dah tak terima dah. Allah sendiri beritahu dalam Quran, bila Allah Ta'ala hantar Islam, maka Allah SWT tak akan terima mana-mana agama lagi dah. Maknanya semua orang Yahudi maupun Nasrani, walaupun agama mereka datang daripada nabi-nabi yang terdahulu yang Allah SWT sendiri hantar, tetapi bila Allah SWT hantar je Nabi Muhammad, maka automatik agama mereka terbatal dan mereka wajib ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam ayat ni beritahu mereka ni tak akan tinggalkan agama mereka, melainkan mereka ni didatangkan dengan bukti yang nyata. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ni, dia tahu ada Nabi datang, ada Nabi baru yang bukan daripada kalangan Yahudi dan Nasrani, iaitu agama baru. Jadi mereka ni nak tahu betul ke tidak ni Nabi. Sebab mereka ni kenal Nabi-Nabi dahulu, diorang ada Nabi. Jadi bila ada Nabi baru, diorang ni tahu tu Nabi ke tidak. Jadi bila Nabi SAW datangkan Al-Quran kepada mereka, dari sebahagian daripada mereka percaya itu ialah Nabi yang betul, sebab telah datangkan bukti, iaitu Al-Quran. Al-Quran tu bukti. Sebab dalam Al-Quran ada cerita benda-benda yang telah berlalu, cerita-cerita yang mustahil orang lain tahu, cerita-cerita yang mustahil yang Nabi baca kat mana-mana. Cerita tu hanya diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani saja. Tiba-tiba tengok Nabi yang bukan Yahudi, bukan Nasrani tahu kisah-kisah tu macam mana. Itu makna menunjukkan kebenaran Al-Quran tu sendiri. Sebab Allah SWT sendiri yang cerita, dan Allah SWT cerita benda yang dah berlaku, yang akan berlaku, yang sedang berlaku. Semua tu Allah SWT cerita yang mana orang biasa tak boleh tahu, melainkan melalui Al-Quran, melainkan melalui wahyu. Jadi itulah bukti yang nyata terang kat sini. Faham? Jadi bila diorang dapat bukti yang nyata ni, maka diorang ni pun beriman dengan Nabi SAW. Tetapi sebahagian besar lagi mereka yang lain tidak beriman dengan Nabi, walaupun didatangkan dengan bukti. Sebab mereka ni degil. Kemudian kita tengok ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh
di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan demikian itulah agama yang benar. Sedangkan Allah nak bagi persoalan kat sini, kenapa mereka ni menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan apa yang Nabi bawa hanyalah untuk manusia menyembah Allah Subhanahu taala. Untuk manusia menyembah Allah Subhanahu taala, untuk manusia ni, untuk orang ramai sembah Allah, jangan mensyirikkan dia, menunaikan solat, membayar zakat. Itu saja. Simple. Agama ni mudah saja dari sudut prinsipal dia, iaitu menyembah Allah SWT, jangan mensyirikkan, iaitu jangan menduakan Allah, kata ada Tuhan ni, ada Tuhan ni, ada Tuhan, ada banyak. Tak ada. Yang berkuasa hanya Allah. Selain daripada Allah SWT langsung tak beri manfaat dan mudarat. Itu maksudnya. Selain daripada Allah tak boleh turunkan hujan. Selain daripada Allah SWT tak boleh memberi rezeki. Selain daripada Allah SWT tak boleh masukkan kita dalam neraka ke. Hanya Allah SWT saja yang berkuasa, yang bagi kita senang, yang bagi kita susah, yang bagi kita miskin, semua Allah SWT. Itu saja Allah ajak. Itu saja yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Allah SWT menyuruh kita untuk solat. Itu tanda penyembahan kita pada Allah SWT. Dan untuk kita mengeluarkan zakat, iaitu sedekah yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam. Itu saja. Kemudian dalam ayat seterusnya Allah SWT beritahu, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah SWT beritahu, orang-orang kafir ni daripada ahli kitab dan musyrik yang tidak menyembah Allah, tak nak beriman walaupun telah didatangkan dengan Al-Quran ni, mereka ni tempatnya di mana? Di dalam neraka, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Allah SWT beritahu, dan mereka itulah sejahat-jahat, seburuk-buruk makhluk. Kenapa buruk? Sebab Allah SWT dah berdatangkan bukti. Mereka dah datang dengan bukti, tapi mereka tak nak percaya. Seperti contohnya bila kita beritahu seseorang yang dia tak tahu benda tu, contohnya dia buat salah, tapi dia tak tahu kesalahan itu salah rupanya. Jadi kita boleh maafkan, senang. Tapi masalahnya bila orang tu tahu dan dia buat lagi kesalahan yang sama. Dia tahu benda tu salah tapi dia buat. Maka ini mereka jadi macam ini ialah mereka yang lebih teruk daripada orang yang tak tahu salah tapi buat salah. Masalahnya mereka dah tahu yang bendanya salah. Itu maksudnya. Okey, boleh faham kan? Kemudian Allah SWT bagi tahu lagi dalam ayat dalam ayat yang ke-7, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Manakala orang-orang yang beriman, orang yang datangkan bukti yang nyata ni, orang kafir yang bila Allah SWT bagi bukti dan mereka beriman, mereka percaya dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT beritahu apa? Mereka lah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Walaupun mereka dulu menyembah berhala, walaupun mereka tak percaya dengan Allah dulu, walaupun mereka ni tak solat dulu, tapi bila datangkan kebenaran, mereka percaya, mereka yakin, mereka sembah Allah dan mereka bertaubat kepada Allah SWT, mereka masuk dalam agama Islam, maka Allah SWT kata apa? Mereka sebaik-baik makhluk. Walaupun mereka pernah buat salah lalu, Allah kata mereka lah sebaik-baik makhluk. Dan ayat Allah SWT mengakhiri ayat surah Al-Bayyinah ni dengan Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Allah kata orang-orang yang beriman, Allah ceritakan pula nikmat dia. Mereka ni akan masuk dalam syurga Adnin. Adnin, nama syurga. Ada satu syurga khas untuk mereka ni, orang-orang yang kafir kemudian masuk kepada Islam. Allah SWT sediakan syurga namanya Adnin, yang mana dalam syurga ni ada mengalir sungai yang mereka di bawahnya. Okey, dan mereka ni akan kekal di dalam itu selama-lamanya. Mereka akan dapat nikmat syurga ni buat selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah SWT redha pada mereka dan mereka redha pada Allah SWT. Bila Allah SWT redha pada kita, maka itulah sebaik-baik dan setinggi-tinggi nikmat yang Allah SWT bagi pada kita. Kemudian Allah kata, Zalika liman khasyiya rabbah. Nikmat-nikmat ni Allah SWT sediakan untuk siapa? Untuk mereka yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah surah Al-Bayyinah. Allah Ta'ala, dia punya tema dia adalah tentang kebenaran, tentang bukti, iaitu bukti ni apa? Buktinya Al-Quran. Allah ceritakan pasal keadaan hal sifat orang kafir, iaitu terbagi pada dua, ahli kitab
dan golongan musyrikin, dan macam mana sebahagian daripada mereka beriman dan sebahagian daripada mereka tidak beriman walaupun didatangkan dengan bukti, didatangkan dengan Al-Quran. Kemudian Allah Taala ceritakan yang orang kafir yang tak nak melawan, yang melawan dengan bukti ni, melawan Al-Quran, melawan agama Allah, mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan orang yang beriman menerima apa yang Nabi SAW bawa, mereka akan kekal dalam syurga selama-lamanya, yang dalam syurga tu mengalir sungai di bawahnya. Dan mereka inilah sebaik-baik makhluk, dan tidak berimanlah seburuk-buruk makhluk. Okey, itulah intisari daripada surah Al-Bayyinah. Semoga apa yang Ustaz sampai ni kita dapat ingat dan kita dapat faham surah Al-Bayyinah ni, dan kita dapat ikut apa yang dalam Al-Quran ni ceritakan. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.